bersama saya lagi dalam Orek Nepo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, hari ini sahabat semua yang baru saja berlaku sebentar tadi, yaitu Temu Anwar di Kelantan, ya, di Universiti Kebangsaan Malaysia Kelantan kalau saya tidak silap. Ya, dalam sesi ini ya kita boleh nampak ya begitu ramai dan juga begitu hangatnya sambutan pelajar-pelajar, anak-anak muda dan juga rakyat Kelantan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi yang lebih menarik untuk saya kongsikan hari ini adalah soalan yang begitu padu, soalan yang begitu tajam diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, berkaitan dengan OPR dan juga isu yang hangat di pasaran ataupun di sosial media hari ini yang menyatakan intern bukan buruh percuma. Itu dia ya, apakah jawapan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan isu ini, sahabat-sahabat semua. Ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan kita ya, jawapan sendiri daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa dalam Temu Anwar ini. Jadi sebelum kita menonton ya soalan dan juga jawapan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, sahabat-sahabat semua jangan lupa juga untuk support Orek Nepo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita tonton video ini sahabat-sahabat semua. Ya. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani kepada Datuk Seri. Saya Muhammad Farid bin Zainal, merupakan yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia Kelantan bagi tahun 2022-2023. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Datuk Seri ke Universiti Malaysia Kelantan. Di sini saya membawa beberapa soalan secara nasional disebabkan ADMPP dah hujahkan berkenaan isu universiti, saya bertajuk isu nasional. Di mana yang pertama, pada 8 September 2022, Bank Negara Malaysia telah menaikkan OPR, Overnight Policy Rate, daripada 2.25% kepada 2.50%. Namun, bagaimana dengan nasib rakyat Malaysia, terutama dalam golongan B40 atau yang kurang berkemampuan? Soalan saya adalah, adakah ada bantuan atau inisiatif khas yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada mereka yang kurang berkemampuan, khususnya sejurus kenaikan OPR diumumkan? Ataupun ada inisiatif lain yang diutarakan oleh pihak kerajaan, terutamanya kepada mahasiswa dan mahasiswi? Soalan saya kedua pula, sebelum ni di program Temu Anwar di universiti lain ada bertanyakan soalan berkenaan pelajar latihan industri. Namun saya tidak ingin bertanyakan soal elang, tapi saya nak menegaskan berkenaan isu yang telah hangat, iaitu intern bukan buruh paksa, di mana isu ini telah hangat dibicarakan. Jadi saya nakkan satu pandangan dan solusi daripada Datuk Seri berkenaan dengan apakah pihak kerajaan mempunyai solusi atau tindakan bagi membendung isu ini, dan juga pandangan Datuk Seri berkenaan isu ini. Sebabnya kami lihat mahasiswa sekarang dipergunakan sewenang-wenangnya oleh pihak majikan tanpa ada belas kasihan dan sebagainya. Jadi saya mewakili, kalau kita kata abang-abang dan kakak-kakak di luar yang tengah intern, dan saya pun akan datang nak intern. So saya harapkan isu ini dibendung dengan kadar segera. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Datuk Seri, dua soalan, OPR dan internship. Terima kasih Farid. Baik. Kalau Farid so intern tak ada, boleh di intern di Pejabat Perdana Menteri. Baik, OPR. Dia kena faham ya, dalam tahun lalu 2022 sebelum saya ambil alih kerajaan, OPR tu naik 4 kali. Sebab tu kalau pembangkang tanya, saya kata you kena bagi tahu masa you perintah 4 kali naik. Saya dalam 6 bulan, masuk 7 bulan baru sekali naik. Dalam sistem perbankan kita, bank negara itu diberikan wewenang, kuasa untuk menetapkan OPR. Baik. Dia kalau sekarang ini kadar faedah rendah, wang mengalir keluar. Kerana kadar faedah di Amerika tinggi. Singapura, walaupun dia bukan sistem OPR tapi kadar faedah, Indonesia lebih tinggi daripada kita. Pengaliran wang dia lebih terkawal. Kita kerana rendah, pengaliran wang tu sukar dikawal.
Jadi apa penilaian saya? Kalau saya setuju dengan OPR, dia membebankan peminjam-peminjam kecil. Kalau saya tak setuju dengan OPR, dia membebankan ekonomi negara dan kekuatan ringgit. Maka inilah kebijaksanaan Bank Negara untuk mengimbangi. Teguran saya kepada Bank Negara ialah, kalaupun naik OPR, mesti ada langkah-langkah untuk mengurangkan beban kepada peminjam-peminjam kecil. Sama ada moratorium pinjaman bank, itu yang harus dilakukan. Jadi walaupun saya tahu ada ketika di mana OPR harus dipertimbangkan untuk naik, harus ada langkah bersama. Karena bank-bank umumnya hasil pendapatannya itu lumayan. Ya. Jadi sepatutnya bila naik OPR, bank tak ganggu syarikat-syarikat besar. Tapi syarikat kecil, peminjam-peminjam kecil, jangan terbeban dengan kadar faedah yang tinggi. Jelas ya? Jadi itu yang saya cuba lakukan. Keduanya intern. No, policy intern jelas. Intern ni mana apa? Maknanya syarikat atau industri pilih untuk mendapatkan sukarelawati datang untuk diberikan pendedahan. Jadi prinsip intern itu tidak ada allowance atau bayaran. Apakah ini fair? Saya tidak fikir fair. Sebab itu bila saya ambil intern sebagai pejabat ketua pembangkang dulu di parlimen, kita bayar. Tidak terlalu tinggi tapi sekurang-kurangnya makan, minum dia, perjalanan, dia ada sedikit allowance. Kerana prinsip intern itu bukan pekerja. Tetapi untuk syarikat-syarikat tidak bayar sama sekali. Itu bayar sedikit rendah. Tak munasabah. Ini sebab saya kata, dasar ekonomi kita, kebijakan ekonomi, haruslah menekankan prinsip keadilan ini. Saya selalu ingatkan tentang apa yang pernah disebut oleh Muhammad Natsir. Jangan, bahawa pembangunan ini maknanya apa? Jangan sambil membangun, kita robohkan. Kita bangunkan gedung, kita bangunkan industri, kita bangunkan syarikat-syarikat yang besar-besar, untungnya besar-besar. Nah, pekerja itu dengan gaji yang paling rendah. Atau intern tidak dibayar. Atau akhlak mereka tidak terkawal. Jadi jangan dibangunkan gedung dan robohkan nilai insan dan kemanusiaan. Jadi saya setuju saranan Farid. Sepatutnya boleh jadi kerajaan. Saya hari Isnin esok saya ada perbincangan dengan pelabur-pelabur dan di Bursa Saham dan Suruhanjaya Security. Mungkin saya akan bawa juga isu ini, bahawa meminta supaya syarikat-syarikat digalakkan mengambil intern, tidak dibayar sebagai gaji ataupun separuh gaji pun, tapi sekurang-kurangnya bayarlah yang mencukupi supaya perjalanan mereka, makan mereka itu ditanggung walaupun namanya intern. Boleh Farid? Semua yang tanya-tanya soalan semua hebat. Satu kena bawa kabinet, satu kena bawa Suruhanjaya Security besok, insyaAllah. Pasal esok ada pelantikan yang ada Ketua Dewan Negara yang baru, saya ke situ. Kemudian lepas itu saya ada dialog dengan di Suruhanjaya Security dan Bursa Saham Kuala Lumpur. Saya akan cadangkan cadangan Farid daripada UMK. Okey. Terbaik itu dia sahabat-sahabat semua, soalan yang hangat ya berkaitan dengan intern bukan percuma. Sahabat-sahabat semua memang padu soalan itu, tapi dijawab oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan akan berjanji akan membawakan perkara isu itu dalam mesyuarat kabinet ataupun dalam security yang mana esok Datuk Seri akan ada meeting ya. Beberapa bersama Tuan-tuan, dengan individu untuk pelajar semua pada tahun suara 1999 apabila Datuk Seri Anwar. Jadi sahabat-sahabat semua, saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kerana bersama dengan Orang Dapat Channel ya. Sekejap ini kita mendengar ya bagaimana soalan yang sedang hangat diperkatakan ya berkaitan dengan intern bukan buruh percuma. Itu dia sahabat-sahabat semua. Dan ya Datuk Seri bersetuju dengan soalan ini bahawa intern bukan buruh percuma, walaupun ya intern itu sebenarnya tidak dibayar ya, ia adalah sukarelawan, tetapi sepatutnya seperti mana kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim, walaupun ia dilakukan secara sukarela,
tapi mereka belajar untuk tidak menekan mereka. Sepatutnya ya harus diberikan sedikit allowance ya untuk menampung perjalanan makan minum mereka dan sebagainya. Terbaik. Itu dia jawapan yang padu, jawapan yang terbaik daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, sahabat-sahabat semua. Jadi bagaimana pula dengan pandangan anda sahabat semua? Mungkin anda mau memberikan sebarang pendapat, cadangan, pandangan, anda boleh berikan dalam ruangan komen. Tapi ya, beri komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti Walan Walautit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih ya apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mungkin kerana otak mereka tertinggal di atas Gunung Kinabalu. Alright, itu saja sahabat semua. Satu lagi, sekiranya sahabat di luar sana yang belum memberikan sokongan kepada channel ini, jangan lupa untuk resapa dengan cara tekan butang subscribe, like dan juga share video-video yang ada dalam channel ini. Yang sudah subscribe itu, terima kasih banyak-banyak kerana anda sentiasa memberikan sokongan padu buat channel ini. Saya sangat menghargai usaha anda semua. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.